Assalamualaikum dan selamat petang Puan. Waalaikumsalam. Okey, baik, nama saya Muhammad Afif Firdaus dan yang selebih yang tu kawan-kawan saya lah. Boleh kenalkan diri tak? Jadi kami ingin interview Puan untuk salah satu daripada assignment kami lah, untuk interview syarikat. Jadi sebelum kami mula, boleh Puan kenalkan diri Puan? Okey, saya pengurus Farm Fresh Tanjung Malim. Nama saya Miss Soliha binti Hamid. So saya dah menguruskan ni selama masuk 8 tahun lah. Mhm. Okey, nak kata pakar tu tak adalah. Cuma saya hanya pembekal untuk kawasan yang kecil je lah. Okey, pemiliknya Mus Umi dan Enterprise lah, iaitu saya lah. Nama asalnya Umi Solehah binti Hamid. Dah beroperasi selama 8 tahun, bermula 2016. Jadi kita bermodalkan dari modal yang sedikit lah, sehingga mencecah 50,000 ke atas sebulan. Dari modal yang kecil macam 300 pada mula tahun 2016, jadi sekarang kita bermodal sampai 50,000 lah sebulan. So untuk biodata kami, saya tak adalah dari pelajar universiti ke, bukanlah, saya dari lepasan SPM saja. Cuma kita berniaga dari kecil-kecilan saja. Jadi yang ini adalah sumber pendapatan utama saya lah, dalam usahawan Farm Fresh. Boleh dengar ke? Uh, uh, Okey, akademik. Saya banyak mencuburi bidang usahawan sebab dari adik-beradik lagi memang suka berniaga. Okey, akademik, dia berniaga ni dia bukanlah mudah kan, tapi dia ada peringkat-peringkat, dia kena usaha lah. Jadi saya nak kata akademik ikut yang profesional tu saya tak ada sangat. Jadi saya berniaga atas dasar minat dan Faham. saya teruskan saja. Kejayaan tu saya nak kata semuanya berbalik pada diri kita lah, individu, atas usaha kita. So kena konsisten lah, mana-mana pun kalau kita jadi usahawan, kita kena konsisten hari-hari. Itulah yang saya nak sampaikan. Cuma kejayaan yang saya cakap tu, sebab kalau nak kata nampak besar tu, itu sebenarnya bukanlah kejayaan sebenarnya. Itu permulaan. Betul. Okey. Saya kurang jelas sebenarnya. Maksudnya saya dengar yang stok keluar masuk tu je. Cuba ni saya kurang dengar. Dia macam ni Puan. Macam mana? Cuba macam ni, kalau dalam syarikat Puan ni ada tak Puan mengaplikasikan STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik dalam sepanjang Puan bekerja di syarikat Puan lah. Maksudnya kalau daripada segi matematik tu, dari segi pengiraan kos ataupun stok keluar masuk. Macam kalau daripada segi kejuruteraan tu, ada tak Puan gunakan mesin ke untuk buat air farm fresh tu, macam tu? Okey, macam kami ada juga guna kos sistem tu, kita ada lah stok keluar masuk tu kita ada buat. Cuma kita tak adalah menggunakan mesin sebab kita edarkan barang yang dah ready, dah siap pack. Maksud kita hanya mengedar ke outlet saja.
Yang ada dengan kami ni hanyalah barang, tapi barang tu kita ada rekod lah untuk stok keluar masuk. uh, Okey, cabaran dia. Okey, kalau susu ni lah kan, risiko dia banyak sangatlah risiko dengan cabaran dia. Dia sensitif. Susu ni tahan, kalau yang freshnya tu dia tahan dalam 2 minggu, dan kalau yang UHT ni jangka masa dia pun dalam 4 ke 5 bulan. Itu risiko yang paling 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 panjang lah. Kalau yang 5 bulan tu risiko risiko yang lain apa ni uh, expired. So kat situ kita akan menanggung kerugian tu sendiri, sebab kita beli stok. Kita beli stok dan kita edarkan. Jadi risiko kita banyaklah dekat kita punya ni barang. Jadi besarlah risikonya, sebab kita punya keuntungan kecil. Modal kita besar, macam tu lah. Jadi Puan, saya ada soalan. Macam untuk cabaran kan Puan kata Puan dah mula berniaga daripada 2016, betul? Ya, betul. Jadi waktu fasa PKP macam mana Puan berniaga? Okey, fasa PKP tu Alhamdulillah, sebab kita bahan makanan kan, so kita dilepaskan untuk buat COD, delivery rumah ke rumah. Jadi sale PKP saya agak memberansangkan berbanding sekarang. Ya, sebabnya kita ada surat pelepasan pergi daerah-daerah kan, jadinya pada saya tak ada isu lah waktu PKP tu. Okey, kepentingan memang pentinglah untuk kita nilai stok keluar masuk, short taste dan sebagainya. Sebab yelah kan, kalau satu item yang short pun kita boleh dapat detect, kita boleh dapat dah pasti. So kat situ pun main peranan juga. Okey, saya nasihatkan kita, pada diri kita ni, minat kita lah. Kita kena ada minat nak jadi usahawan. Lepas tu bab kos-kos tu memang kita kena ambil kira lah, untuk untung rugi. Yang terutamanya kita kena bayarlah kos kepada kerajaan, LHDN, zakat tu pun penting jugalah. So kita kena teliti lah benda-benda macam ni. Pada saya nak bagi semangat tu sebenarnya pada diri sendirilah. Komitmen kita, macam mana kita menguruskan syarikat atau perniagaan itu sendiri. Okey, moto saya, niat saya untuk mengedarkan susu sehingga benda ni ke pasaran lah, mana orang nampak kita punya perniagaan kan, dengan lebih meluas. So dengan servis yang baik, insyaAllah kita bagi servis yang terbaik lah, insyaAllah. Itulah. Okey Puan. Okey, kita sila. Contoh organisasi, okey. Maksudnya latar belakang ke macam mana? Okey, saya sebagai yang menguruskan sebahagian kecil daerah Tanjung Malim ni,
Saya ada 2 orang staff. Jadi yang akan handle adalah kedai, ada seorang staff, dan yang kedua staffnya akan delivery lah ke outlet-outlet. Kan dengan lagi satu based on order lah. Macam kalau outlet I tu see. dia order, kita baru delivery. Kita akan servis 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk yang ni lah. Itu yang carta organisasi yang jadual kita boleh buat lah dalam kita punya ni. Puan, saya nak tanya, sepanjang 8 tahun sepanjang 8 tahun puan berniaga ni kan. Jadi puan kata kan ada yang bahagian untung, bahagian rugi kan. Jadi macam tadi yang saya tahu bahagian yang paling puan untung adalah waktu PKP, betul? Ya, betul. Jadi macam waktu-waktu yang selepas PKP ataupun sebelum PKP tu macam mana perjalanan kedai perniagaan puan? Okey, so far okey sebab niaga ni dia akan ada turun naik inilah. Tapi still maintain lah. Kita akan ada kita ada buat program ke sekolah-sekolah. Tapi cuma bila cuti sekolah ni agak sendu sedikit. So kita akan supply ke koperasi-koperasi sekolah, kedai-kedai buku yang ada kat sekolah-sekolah daerah Mualim ni lah. Jadinya di situ pun menampung kita punya jualan di situ. Jadinya kita ada juga buat program ke tadika. Kita mengenalkan susu-susu ni untuk budak-budak kecil. I see. Jadi macam contoh kan, macam anda kata apa yang puan sedang lakukan ni, ada masa macam puan katalah, ada masa dia okey, ada masa dia tak okey kan. Jadi seandainya perkara yang tak okey terjadi, puan ada apa-apa backup plan tak? Okey, kalau niaga ni sepatutnya memang kita akan ada backup modal lah. Plan tu saya tak pasti sebab bisnes saya hanya satu. Saya nak kata nak backup bisnes tu sebab dekat dalam kedai kita ada juga jual benda lain selain pamphlet. I see. Okey. Kalau bila kita nampak prestasi kedai tu agak kurang ni, saya akan keluar buat jualan event dekat luar. Kita akan cari sale dekat luar lah. Macam kalau ada apa-apa program dari badan-badan kerajaan, kita akan sampai. Macam tu lah. Jadi macam sekarang saya nak tanya tentang macam mana tentang masa depan syarikat puan ni. Apa yang puan expect untuk pada masa akan datang? Okey, saya nak expect jauh sangat pun tak boleh. Saya hanya berharap dia akan terus kekal dan memberi servis yang terbaik ya. InsyaAllah. Sebab ya kita punya perniagaan ni long term lah. Maknanya panjang lah. Sebab permintaan. Sebab saya pun mengedar ke petropam. Maknanya kita punya bisnes ni maintain lah. Permintaannya ada berulang-ulang. Maksudnya sekarang puan tidak bertumpu pada satu kedai sajalah. Puan akan pergi ke tempat-tempat lain jugalah. Ya, outlet luar kita ada. Saya ada lebih 30 outlet petropam yang saya handle. Untuk daerah Batam Padang dan Mualim. Saya handle sampai Tapah. Petropam tu lah. Banyak je sebenarnya yang saya handle. Saya handle Tapah saya ni. Sebab itu Petropam ni bawah HQ. Maknanya HQ bagi list kat kita, jadi kita edarkan. Yang itu semua atas tanggungjawab syarikat saya sendiri. Bukan pamphlet. Okey. Okey, kewangan ni memang tak boleh bawa main sebenarnya. Dia kalau kita tercuri sikit pun dia akan lari lah. Tapi better kena kawal iman kita lah sebenarnya. Buat niaga ni, kita jangan usik cash flow niaga ni. Kita jangan terlalu over macam fikir tu duit kita no. Kita fikir itu memang untuk bisnes. Saya akan ketepikan duit bisnes dengan duit gaji.
Ada kala memang saya ambil gaji, ada kala saya tak ambil gaji. Sebab saya backup untuk pemodalan saya yang lain. Macam itulah. Strategi. Okey, strategi saya macam saya cakap lah. Kita nak meluaskan lagi orang kenal kita, bagi servis yang terbaik untuk outlet-outlet yang ada. Lupa saya nak maklum. Saya pun pengedar untuk kafe-kafe yang buat kopi barista. Sebab Farmfresh kan banyak flavor. Yes. Jadi kita tak tertumpu pada outlet kedai runcit saja. Kita restoran yang menggunakan barista pun kita supply. So pada saya itu je lah yang termampu saya buat untuk servis pada outlet-outlet saja buat masa sekarang ni lah. Jadi Puan, saya nak tanya, macam okey, tu Puan kata tadi susu ni kan sensitif kan? Jadi macam mana Puan dia kawal kualiti susu tu supaya jual tu tak ada yang macam basi ke? Macam mana penyimpanan dia tu? Okey, kalau susu ni kita tak boleh direct di lantai simen. Kita kena ada pallet untuk simpan stok susu UHT lah terutamanya. Kalau yang stok fresh ni kita kena ada chiller freezer yang suhu dia bawah daripada 4 darjah Celsius. Sejuk, kena pastikan sejuk lah, dan jangan campurkan contoh sayur, daging, apa benda semua yang dalam satu peti ais. Itu yang akan mengakibatkan susu tu rosak. Kalau satu peti ais tu susu saja tak ada masalah, dia akan tahan lama. Cuma kalau macam niaga ni kan kita tak adalah letak barang lain kan. Jadi kita akan letak susu saja, jangka masa dia tu agak ni lah, panjang. Kita 3 hari. Kalau dah buka 3 hari. Tapi kalau penyimpanan tu okey, macam saya cakap, chiller tak banyak. Macam contoh dalam chiller tu sejuk, dia boleh sampai ke 4 ke 5 hari. Tengok tester susu tu jugalah. Kalau dah 3 hari still okey, sebenarnya boleh je minum, tak ada masalah. Penyimpanan susu ni kalau yang fresh, kalau dah buka, jangan letak dekat tepi pintu ais. Kena belah dalam sikit. Ya, betul. Kalau tepi pintu ais, suhu dia Beza. kan buka tutup kan, jadi suhu dia tak sejuk sebenarnya. Itulah kalau risiko kita orang susu ni adalah bab expired sebenarnya. Kerosakan tu kita boleh dapat return balik sebenarnya. Kalau expired tak terjual, itu kerugian kepada kita sendiri. Contoh kalau kita beli stok dalam keadaan rosak, yang itu kita boleh dapat refund balik lah daripada syarikat Farmfresh. Puan, saya nak tanya, Puan kan ada buat COD kan? Lepas tu Puan juga ada jual online ke? Online maksudnya macam ni sosial media? Ya. Okey, macam saya tak ada Shopee, tak ada apa, sebab kita tak buat post online melalui Facebook tu adalah. So dari Facebook tu dia WhatsApp kita dan kita hantar. Kalau dari Shopee ni kita tak galakkan, sebab yang fresh ni memang kita tak boleh post. Kalau yang UHT ni boleh post, tapi tak boleh dalam kuantiti yang banyak, takut rosak kan. Kalau post pun diorang akan campak benda tu, jadi kita tak galakkan lah. Boleh tapi tak galakkan. Jadi kalau Puan COD tu, dia packaging dia macam mana tu? Packaging tu macam contohnya kan, pakai plastik lah. Ya, pakai plastik. I see. Atau kita akan delivery terus ke rumah dalam keadaan dalam box ais. Nanti saya sharekan saya sharekan lah profil syarikat saya. Dekat situ ada gambar-gambar saya ni. Kalau you all nak guna, boleh, tak ada masalah. Nanti saya share dalam WhatsApp lah. Ya. Buat masa ni kami tak
Saya tak pastilah kalau dekat kilang, sebab macam saya cakap lah, saya hanya pengedar. So, kita dapat barang yang dah siap pack. Kalau dekat saya ni, kita tak adalah mix yang teknologi tu, cuma kita ada chiller dengan freezer tu saja. Tapi kita tak menggunakan freezer, kita menggunakan chiller untuk simpan stok susu fresh tu. Contoh kalau kita pernah menggunakan teknologi ais yang satu pack tu kita boleh pakai 2 hari. Kita pakai aluminium foil tu, letak ais dan garam, macam tu. Yes. Ah, Okey. Chiller ni dia untuk ketahanan sejuk, sejuk biasa. Kalau yang freezer ni ketahanan dia untuk sejuk beku tu. Yang frozen punya, ya, menggunakan freezer tu lah. Buat masa ni, okey, farm fresh dia ada daging segar tapi kita bekukan. Jadi saya menggunakan freezer tu untuk bekukan daging-daging segar dari farm fresh. Saya rasa tiada dah sampai situ saja. Tak boleh freeze sebab nanti bila okey, ni pengalaman saya lah, sebab saya pernah freezekan susu tu. Susu tu dia akan mengeluarkan satu cecair ais, dan bila ais dah dah cair, dia akan bercampur dengan susu yang betul-betul fresh milk tu. Rasa dia sangat berbeza. Yes. Itu untuk yang susu fresh biasa lah. Dan kalau yang coklat pun kita pernah freezekan dia, tekstur dia akan berketul-ketul bila di freezekan. Memang boleh minum, cuma tak sedap ditegak. Contoh apa kan, kalau kita dah bekukan dia, lepas tu kita panaskan dia pula. Itu boleh, sebabnya untuk yang orang yang kalau iaitu biasa orang buat dengan susu kambing lah. Biasanya dia bekukan, sebab susu kambing ni dia sensitif, paling sensitif. Memang kebanyakan diorang bekukan dulu dan diorang cairkan. Itu cuma kita risau dia punya khasiat dia sebenarnya. Tak digalakkan kita bekukan susu tu sebenarnya. Ada apa-apa soalan ke? Tiada. Saya sampai sini saja. Okey, sama-sama. Saya minta maaf kalau ada kekurangan sebab memang tak biasa pun sebenarnya. Santai-santai soal-soal tu okey je. Puan pernah datang opsi Betul. Saya pernah datang ke opsi. Saya yang beli tu. Oh ya ke? Saya macam pernah nampak, tapi itulah. Okey. Baik Puan, terima kasih Puan. Okey. Sama-sama. Selamat maju jaya. Terima kasih. Okey.